Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan surah An-Nisa yang membincangkan tentang pembahagian harta waris dalam ayat 176. Ismi Zahiyah binti Abdul Basit, Raqamut Talib, Wahid Samaniyah Wahid, Isnain Sifrun Salasa Samaniyah. Dalam ayat ini, kami akan menyatakan asbab nuzul harta untuk saudara-saudari yang mufrad, harta untuk saudara-saudari yang lebih dari seorang dan asabah, dan akhir sekali kami akan menyatakan kesimpulan. Ismi Fatin Hazika binti Azhar, Raqamut Talib, Wahid Samaniyah Wahid, Isnaini Sifrun Isnaini Samaniyah. Surah An-Nisa ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اسمي إفاتيرة بنت محمد، رقيم الطالب، وحيد ثماني وحيد ثاني صفر 4 وبعد ذلك أسباب النزول، yaitu sebab nuzul surah An-Nisa ayat 176, diriwayatkan oleh An-Nasai dari Abi Zubair yang bersumber dari Jabir bahawa ketika Rasulullah SAW menengok Jabir yang sedang sakit, berkatalah Jabir, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berwasiat memberikan sepertiga hartaku untuk saudara-saudara wanita?" Sabda Rasulullah, "Baik." Ia berkata lagi, "Kalau setengahnya?" Jawab Rasulullah, "Baik pula." Kemudian Rasulullah pulang dan tidak lama kemudian beliau datang lagi ke rumah Jabir sambil bersabda, "Aku kira kau tidak akan mati kerana penyakitmu ini, dan Allah telah menurunkan ayat kepadaku yang menjelaskan pembahagian waris bagi saudara-saudara wanita, iaitu sebesar 2/3, iaitu thulutsain." Di samping itu diriwayatkan oleh Ibnu Marduwai yang bersumber dari Umar bahawa Umar pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang pembahagian waris kalalah. Maka Allah menurunkan ayat ini dalam surah An-Nisa, ia sebagai pedoman pembahagian waris. Hazal faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nulyana binti Rusli, Raqamut Talib, Wahid Samaniyah Wahid, Isnaini Sifrun 4 Samaniyah. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung potongan ayat yang ke-176 daripada surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka, yakni orang-orang Islam umatmu, meminta fatwa kepadamu, yakni wahai Muhammad, mengenai masalah kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kamu di dalam perkara kalalah itu. Okey, maksud kalalah kat sini adalah bila mana seseorang yang meninggal dunia, dia tidak meninggalkan ayah, datuk dan ke atas, iaitu asal waris, dan dia juga tidak meninggalkan anak, cucu dan ke bawah, iaitu furuk waris. Ini imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukht falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad, iaitu jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan ia pula, yakni saudara lelaki, mewarisi semua harta saudara perempuan jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Maksudnya kat sini, jika seseorang tu dia meninggal dunia dan dia tidak meninggalkan asal ataupun furuk waris, akan tetapi dia hanya meninggalkan saudara perempuan si ibu sebapa ataupun saudara lelaki si ibu sebapa. Seperti contoh, jika saudara lelaki yang meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang saudara perempuan si ibu sebapa, maka saudara perempuan tersebut akan mendapat 1/2 daripada harta peninggalan si matilah. Akan tetapi jika saudara perempuan yang meninggal dunia pula dan dia hanya meninggalkan seorang saudara lelaki si ibu sebapa, maka saudara lelaki si ibu sebapa tersebut dia akan mendapat
keseluruhan harta daripada si mati tersebut jika si mati tersebut tidak mempunyai anak. Ismi Narsah Hilwa binti Muhammad Taufiq Uzzat 1812023. Kita akan teruskan dengan yang seterusnya. Fa'in kanat asnataini falahuma sulusani mimma tarak, yang mana sekiranya saudara perempuan itu lebih daripada satu, maka mereka akan mendapat 2/3 bahagian dan dikongsi. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. Maka sekiranya si mati meninggalkan saudara lelaki dan saudara perempuan, maka mereka akan mendapat asabah bighair, iaitu 2/1, yang mana lelaki akan mendapat selipat kali ganda daripada perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, jika si mati tidak meninggalkan ayah dan juga tidak meninggalkan anak, maka harta tu diwarisi oleh adik-beradiknya, dan pengiraan untuk adik-beradik itu adalah seperti 1/2 untuk saudara perempuan dan 2/3 sekiranya ramai. Dan sekiranya hanya ada seorang saudara lelaki, maka saudara lelaki tersebut akan mendapat asabah daripada keseluruhan harta. Dan jika ada saudara lelaki dan perempuan, maka ia akan menjadi asabah bil ghairi, yang mana saudara lelaki tersebut akan mendapat satu ganda lebih daripada perempuan, iaitu 2/1. Okay. Itu secara kesimpulan secara yang dinyatakan di atas. Dan akhir sekali, pembahagian warisan ni dilakukan setelah dibayarkan hutang. Dan penerangan untuk ayat ini adalah supaya kita ni tidak sesat dalam bab-bab pewarisan. Sebabnya ialah kalau tengok isu sekarang, memang banyak bab-bab pewarisan ni memang gaduh kan. Memang mungkin sebab tak ada kefahaman, jadi masing-masing tak boleh terima dengan apa yang diorang dapat. Itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.